Hari ini, mari kita berkongsi firman Tuhan di bawah tajuk Saling Menghormati. Pada hari kita pulang ke tanah air syurgawi, kita akan diubah menjadi tubuh rohani secara tiba-tiba, bukan? Jika demikian, bukan hanya tubuh kita harus diubah, apalagi yang perlu diubah, semua sifat kita mesti diubah juga. Inilah sebabnya Tuhan mengajak kita di dalam buku 2 Petrus bab 1 bahwa kita mesti mengambil bahagian dalam sifat keilahian Tuhan. Mari kita periksanya melalui Alkitab dan memastikan ajaran-ajaran ibu yang ingin kita saling menghormati. Serta ingat bahawa kita patut diubah menjadi sifat sebegini. Memang tidak mudah untuk memiliki sifat sebegini. Tetapi untuk melakukannya, kita harus mengharungi kesukaran dan bukannya mencuba untuk menghindarinya, bukan? Mari kita lihat ajaran ini di dalam buku 2 Petrus bab 1 ayat 3. Dengan kuasa ilahinya, Tuhan telah mengurniai kita segala yang diperlukan untuk hidup dan kesalehan. Tuhan telah menganugerahi kita janji yang besar dan berharga. Melaluinya kamu akan mengambil bahagian dalam sifat keilahian Tuhan. Setelah menjauhi kebinasaan akibat hawa nafsu di dunia, Tuhan mahu kita mengambil bahagian dalam sifat jenis apa? Apabila kita menanggalkan tubuh, badan kita akan diubah, dan kita tidak mempunyai tubuh fizikal lagi. Selepas kita mengenakan tubuh rohani, minda kita tidak boleh diisi dengan perkara-perkara fizikal lagi. Bukan hanya tubuh kita yang harus diubah. Itulah mengapa ada tertulis, melaluinya kamu akan mengambil bahagian dalam sifat keilahian Tuhan. Ayat 5. Oleh itu, berusahalah untuk membekalkan imanmu dengan apa? Dengan kebaikan. Iman adalah pertama dan paling penting. Tuhan berkata bahawa kita mesti menambahkan kebaikan di atas dasar iman. Dan kebaikan harus ditambah dengan apa? Dengan pengetahuan. Dan pengetahuan dengan apa? Dengan penguasaan diri. Tuhan memberitahu kita untuk mempunyai kawalan diri. Jika kita tidak mempunyai kawalan diri dan melakukan perkara yang tidak baik, sifat kita tidak akan lengkap dan kita tidak dapat memasuki kerajaan syurga. Untuk kembali ke tanah air kita, kerajaan syurgawi kekal yang didirikan oleh Tuhan, kita mesti memiliki sifat keilahian sama seperti malaikat, mempunyai sifat malaikat mereka. Marilah menyambung dengan ayat 6. Dan pengetahuan ditambah dengan apa? Dengan penguasaan diri. Dan penguasaan diri dengan apa? Dengan ketabahan. Dan ketabahan dengan kesalehan. Kita perlu memperoleh semua ini dalam kehidupan iman kita. Ayat 7. Dan kesalehan harus ditambah dengan apa? Dengan belas ihsan persaudaraan. Dan belas ihsan persaudaraan dengan kasih. Jika kamu semakin kaya dengan segala ini, tidaklah kamu sia-sia dan hampa dalam mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Seseorang yang tidak memiliki sifat-sifat ini adalah apa? Dia adalah rabun, malah buta. Jika sesiapa mengajar bahawa semua yang perlu kita lakukan untuk diselamatkan adalah merayakan hari Sabat dan Paskah, tetapi tidak mengajar bahawa kita perlu memiliki sifat keilahian ini, orang itu adalah buta. Dia adalah rabun, malah buta. Rabun bermaksud bahawa dia tidak dapat memandang ke masa depan dan lupa bahawa dia telah disucikan daripada dosa-dosanya dahulu. Orang yang mengajar atau berfikir bahawa kita tidak perlu memiliki sifat-sifat ini akan melakukan perbuatan bodoh akhirnya, sehingga melupakan dosa-dosa yang mereka lakukan pada masa lalu dan hidup seolah-olah mereka adalah benar. Ayat 10. Oleh itu, saudara-saudaraku, berusahalah lebih keras lagi untuk memastikan kekalnya panggilan dan pilihan Tuhan akan dirimu. Jika kamu melakukan segala ini, Tuhan berkata kita mesti sentiasa melakukan segala ini. Dan jika kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Kamu akan diberi sepenuh hak untuk mewarisi kerajaan kekal Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus. Perkara pertama yang perlu kita lakukan selepas menerima kebenaran
adalah membina iman. Jika Anda berkata Anda beriman, haruslah menyediakan semua sifat ini sebagai tambahan kepada iman itu. Berkenaan perjalanan panjang selama 40 tahun di padang gurun, mereka semua bukan orang Mesir atau orang lain, tetapi orang Israel yang percaya kepada Tuhan. Kalau begitu, mengapakah mereka dimusnahkan di padang gurun? Kita perlu memikirkan ini dengan teliti. Orang yang mengamalkan ajaran-ajaran berkenaan sifat keilahian akan menerima sambutan hangat ke dalam kerajaan Tuhan yang abadi. Ada yang mungkin berfikir kebenaran Tuhan adalah sangat baik, sehingga kita tidak memerlukan sifat-sifat ini untuk pergi ke syurga. Bukan? Kita memang memerlukan sifat-sifat ini. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, apa yang akan terjadi? Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Adakah Anda berfikir bahwa Yesus hanya mengatakan ini tanpa makna? Dia berkata, kamu tidak akan masuk, kerana Anda benar-benar tidak dapat. Semua ajaran dan firman Kristus adalah benar. Jika kita tidak mengembangkan sifat-sifat itu, kita tidak dapat memasuki syurga. Tuhan sedang membimbing kita untuk dilahirkan kembali agar kita dapat menerima sambutan hangat ke dalam kerajaan-Nya. Kita harus sentiasa ingat ini. Anda tidak perlu bertanya, mengapakah kita perlu hidup dengan cara itu, manakala dunia tidak perlu? Memandangkan kita bukan orang yang mengejar perkara duniawi, tetapi orang yang mengejar perkara syurgawi, Tuhan mengajarkan kita bagaimana untuk menerima sambutan hangat ke dalam kerajaan Tuhan, bukan? Oleh itu, saling menghormati merupakan sesuatu yang mesti kita lakukan supaya mengambil bahagian dalam sifat keilahian. Apabila kita berbuat demikian, hanya ketika itu, keseluruhan proses untuk berubah menjadi sifat Tuhan boleh diselesaikan. Bagaimanakah dapat aku menambahkan kawalan diri? Bagaimanakah dapat aku memperoleh ketabahan? Bagaimanakah dapat aku mengamalkan ihsan persaudaraan? Apabila Tuhan meminta kita untuk mengasihi, kita harus berfikir, bagaimanakah dapat aku mencapai sepenuhnya jenis-jenis kasih yang Tuhan minta aku miliki? Anda boleh merenungkan ini atau itu, tetapi cara mudah untuk berfikir adalah semua sifat ini dapat dicapai apabila kita saling menghormati. Sama ada hari ini atau masa yang lalu, orang tidak tahu cara untuk menghormati atau bersatu antara satu sama lain. Jadi kita lihat jenayah ganas dan buli berlaku di sekolah, bahkan lihat keganasan di tempat kerja. Perkara-perkara ini berlaku kerana orang kurang menghormati satu sama lain. Orang tidak menjadi satu, kerana mereka tidak bekerja bersama. Sebaliknya, melakukan perkara-perkara hanya untuk manfaat mereka sendiri. Walaupun mereka melakukan ini, bukankah kita harus mengukirkan firman Tuhan dalam hati kita setiap hari dan menjalani jalan yang diberikan kepada kita? Ibu Syurgawi menekankan perkara ini sekali lagi. Kamu akan diberi sepenuh hak untuk mewarisi kerajaan kekal Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus. Semasa mendengar ajaran ibu dan mengukirkan kata-katanya dalam hati kita sekali lagi, buku 2 Petrus bab 1 datang ke dalam fikiran saya, dan saya teringat ajaran tentang sifat keilahian. Saya berfikir, kita benar-benar perlu menjadi seperti ini. Memandangkan kita tidak melakukan ini dan tidak dapat pergi ke kerajaan Tuhan tanpa berubah, Tuhan rela mengajarkan kita sekali lagi, kedua, ketiga, tambahkan 10 kali, mengulangi ajaran yang sama kepada kita. Mari kita lihat buku Efesus bab 4 ayat 21. Jika kamu telah mendengarnya dan diajar olehnya, sebagaimana kebenaran itu dalam Yesus, berkenaan kelakuanmu yang dahulu, kamu melakukan apa? Menyingkirkan dirimu yang lama, yang dirosakkan oleh hawa nafsu tipu daya. Jika kita mengejar dunia sebelum ini, dipenuhi dengan pemikiran cemburu, seperti jika aku tidak menginjak-injak orang, bagaimana aku boleh gembira? Dan kamu diperbaharui dalam roh pemikiranmu, serta berubah kepada diri baru, yang dicipta menurut teladan Tuhan, dalam pembenari dan kesucian sejati. 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받을 새 사람을 입으라 하고 있습니다.
Mulai dari ayat 25, 입는 Tuhan mengajar kita cara untuk mengenakan diri baru. 부터 가르치고 있으니까 잘 Mari kita lihat dengan teliti agar kita dapat mengambil bahagian dalam sifat keilahian Tuhan dan menerima sambutan hangat ke dalam kerajaan syurga. 25절입니다. Ayat 25. Oleh itu janganlah lagi berdusta. Hendaklah setiap orang daripada kamu bercakap benar sesama manusia, kerana kita adalah sesama anggota. Apabila kamu marah, janganlah sampai melakukan dosa. Jangan kekalkan kemarahanmu hingga matahari terbenam. Dan jangan beri tempat kepada iblis. Orang yang mencuri hendaklah berhenti mencuri dan mula bekerja. Membuat sesuatu yang baik dengan tangannya, supaya dapat memberi kepada orang yang kekurangan. 하는 것은 회개해서 Berhenti melakukannya bermaksud bahawa kita mesti bertaubat dan mula bekerja, melakukan sesuatu yang baik dengan tangan sendiri, supaya dapat memberi kepada orang yang kekurangan. Janganlah biarkan kata-kata yang kesat keluar dari mulutmu. Janganlah biarkan kata-kata yang menyakitkan hati atau tidak sopan keluar dari mulutmu. Tetapi lafazkanlah teguran baik yang membina, mengikut keperluannya, supaya melakukan apa? Membawa berkat kepada yang mendengar. 하나님의 성령을 Dan janganlah kamu menyerahkan Roh Kudus Tuhan yang telah mematerai kamu bagi hari penebusan. 받았느니라. Singkirkanlah segala kepahitan, keberangan, dan kemarahan, 떠드는 것과 pergaduhan, dan umpatan, bersama segala niat jahat. 하라고 했습니까? Apa yang harus kita lakukan terhadap semua itu? Singkirkanlah semua itu. 날 가졌던 Kita mesti menyingkirkan semua itu, 악한 meninggalkan semua sifat jahat yang pernah kita miliki pada masa lalu. Ayat 32. 자하게 Dan berbelas kasihlah satu sama lain, bersikap baik, saling memaafkan, sebagaimana Tuhan telah mengampunimu dalam Kristus. 하라고 했습니다. Di sini kita dapat memahami mengapa dunia malaikat yang abadi, tempat yang akan kita pergi merupakan tempat yang indah. Ini adalah jenis-jenis sifat yang semua malaikat dan makhluk syurgawi miliki di dunia malaikat. 이러합니다. Memandangkan mereka semua mempunyai sifat-sifat ini, Tuhan menyuruh kita untuk terus melatih diri kita sehingga menjadi saleh, agar kita boleh memperoleh sifat keilahian ini sebelum memasuki syurga. Bukan? Marilah melihat bab 5 ayat 1. 그러므로 Oleh itu ikutlah teladan. 너희는 Kita perlu mengikut teladan siapa seperti anak-anak yang dikasihi. Memandangkan kita perlu mempelajari sifat keilahian ini, ada tertulis, ikutlah teladan Tuhan. 받는 자가 되고 Ayat 2. Dan menjalani kehidupan jenis apa? 너희도 Hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus mengasihi kita. Hiduplah dalam kasih. 누가 보면 미운 마음 Kalau kita masih mempunyai kebencian atau rasa kecemburuan terhadap seseorang, ini bermaksud bahawa kita belum mencernakan maksud perjanjian baru sepenuhnya, walaupun kita mempunyai pengetahuan tentang kebenaran perjanjian baru. 소화를 못하고 있는 Hal ini sama seperti menyimpan makanan dalam mulut tanpa menelannya. 못한 그런 것과 Tuhan menyuruh kita untuk mengamalkan ajarannya 행하라고 했습니다. 사랑하신 것까지 dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. 향기로운 제물과 생축으로 하나님께 드리셨나니라. 3절 Ayat 3. 음행과 Tetapi perbuatan cabul 욕은 dan segala kecemaran 너희라도 부르지 마. atau tamak haluba 성도의 jangan disebut pun dalam kalanganmu, 누추함과 kerana demikianlah sepatutnya bagi orang saleh. 것이 아니하니 Jauhi kekotoran, percakapan tidak berakal, dan lawak jenaka luca, kerana segala ini tidak wajar. Sebaliknya eloklah kamu harus melakukan apa? Mengucapkan kata-kata kesyukuran, kerana kamu tahu bahawa orang yang berzina, melakukan kecemaran, atau tamak haluba, yang sama dengan penyembah berhala, tidak akan mewarisi kerajaan Kristus dan Tuhan. 로서 1장에서 Kita mesti menyingkirkan semua pemikiran sia-sia dan memiliki iman serta memperoleh ketabahan, kawalan diri, kasih, dan ihsan persaudaraan, seperti yang Tuhan ajarkan kita di dalam buku 2 Petrus bab 1. Kita harus berubah secara beransur-ansur dalam setiap aspek iman kita. 입어가야 되겠습니다. Ayat 6. 누구든지 Jangan tertipu dengan kata-kata kosong, 이를 인하여 kerana itulah sebabnya kemukaan Tuhan menimpa anak-anak derhaka. 그러므로 저희 Oleh itu, janganlah kamu sepakat dengan mereka, 전에는 어두운 kerana dahulu kamu gelap, tetapi sekarang sudah menjadi cahaya dalam Tuhan. 처럼 행하라고 Hiduplah sebagai anak-anak cahaya. Ayat 9. Kerana yang dihasilkan oleh cahaya terdapat dalam segala yang baik, wajar, dan benar. Maka kajilah apa yang diredai oleh Tuhan.
Jangan bersubahat dengan perbuatan gelap yang tidak berfaedah. Sebaliknya, dedakan perbuatan itu. Maksudnya perbuatan gelap. 하라고 했습니다. Kita harus menjadi orang yang mengetahui cara untuk tinggal dalam Tuhan. Sedikit demi sedikit, kita harus saling menghormati dan menjadi ahli keluarga syurgawi yang menganggap orang lain lebih penting daripada diri sendiri. 그다음에 가족들 Mari kita lihat buku Roma, bab 12 ayat 8. 12장 Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan kita harus melakukan apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Tuhan berkata bahawa kita mesti saling memberi hormat. Maksud menghormati dan memberi hormat adalah sama. Bagaimanakah untuk memberi hormat kepada satu sama lain? Saling mendahului dalam memberi hormat. Kita tidak harus berfikir, memandangkan orang itu tidak berbakat seperti aku, dia perlu belajar daripada aku. Kita adalah satu keluarga yang akan pergi ke syurga. Marilah menyambung dengan ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam apa? Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tuhan menyuruh kita untuk hidup aman serta harmoni dengan satu sama lain. Ayat 19. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Bukankah kata-kata ini diberikan di dalam buku Ulangan bab 32? Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita ahli keluarga iman yang berada di Sion harus menjalani jalan sebegini. Kita tidak harus hanya mengetahui ini dan gagal untuk mengamalkannya, tetapi berfikir semua ajaran Alkitab ialah perintah Tuhan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus saling mendahului dalam memberi hormat. Kalian semua, mari kita menggunakan satu contoh. Katakanlah terdapat 3 kanak-kanak dalam satu keluarga. Adik bongsu tidak pintar atau tidak pandai bergaul seperti 2 yang lain. Bagaimana jika kakak sulung yang sangat berbakat berkata kepada adik bongsu, "Mengapakah kamu begitu bodoh?" Adakah dia akan berkata demikian? Sebaliknya, apa yang akan kakak sulung lakukan? Biarpun orang lain bercakap buruk tentang adik bongsunya, bukankah kakak sulung akan mempertahankan adik bongsunya dan melegakan hatinya serta menggalakkannya untuk menjadi lebih baik? Inilah cara kita harus bertindak di antara satu sama lain. Kita harus saling menghormati. Kalian semua, adakah Anda mengenal Hans Christian Andersen? Dia ialah pengarang Anak Itik yang Hodoh. Dia juga menulis Gadis Penjual Mancis. Dikatakan bahawa Andersen sentiasa dibuli oleh kanak-kanak lain ketika dia masih kecil. Semua ini terjadi kerana dia agak hodoh. Dan mereka berkata bahawa keluarganya sangat miskin. Meskipun berada dalam keadaan yang buruk, bukankah dia telah menulis cerita-cerita dan bukannya berasa tawar hati? Keadaannya menjadi baik daripada sesiapapun ketika dia menulis cerita-cerita. Semua orang di seluruh dunia mengenal nama Hans Christian Andersen. Tetapi tidak ada orang tahu nama kanak-kanak lain yang mengejek dia. Kalian semua, tidakkah Anda setuju? Semasa Andersen tua, dia ditanya, "Bagaimanakah kamu boleh begitu berjaya?" Dia mengatakan bahawa dia dapat menulis Anak Itik yang Hodoh kerana dia sendiri pernah mengalami bagaimana rasanya hodoh.
dan dia dapat menulis gadis penjual mancis kerana dia mengalami kemiskinan. 그 글을 쓸 수가 있었다고 말이죠. Dia berkata bahawa keadaan buruknya menjadikan dia hebat. 두었다고 말이죠. Bukannya mengatakan, keadaan aku tidak baik, jadi aku tidak dapat berubah untuk memiliki sifat-sifat sebegitu. Kita mesti berkata, memandangkan Tuhan, yaitu bapa dan ibu kita, yang memberitahu aku untuk melakukan ini, aku akan mematuhi ajaran mereka. Selagi kita mempunyai keazaman ini, kita akan menjadi tokoh hebat. Nama kita akan bersinar selamanya, walaupun situasi kita sekarang adalah buruk seperti Anderson. Ia bukan bermaksud bahawa kita akan melakukan pekerjaan yang baik, cuma kerana persekitaran kita baik. Kalian semua, terdapat sejenis burung di New Zealand yang dipanggil kiwi. Burung-burung itu mempunyai sayap. Walaupun mempunyai sayap, burung-burung itu tidak boleh terbang. Kiwi tidak mempunyai musuh alami di New Zealand. Hal ini bukan kerana kiwi adalah burung buas seperti helang, tetapi sebab mengapa kiwi tidak boleh terbang adalah kerana burung-burung itu tidak mempunyai musuh alami. Oleh sebab makanan kiwi boleh didapati di sekitarnya, burung-burung itu hanya perlu memusingkan kepalanya. Jadi burung-burung itu memilih untuk berjalan semasa mencari makanan, sebagai ganti terbang. Akibatnya kiwi kehilangan peranan asalnya sebagai burung. Dan walaupun mempunyai sayap, burung-burung itu tidak dapat menggunakannya untuk terbang. Betapa menyedihkan. Anda mungkin menduga, keadaan baik akan meningkatkan aku ke kedudukan yang lebih baik. Saya tidak tahu sama ada Anda berfikir seperti ini atau tidak, tetapi ini tidak benar. Kalian semua, apakah pendapatmu? Anderson tidak dilahirkan kacak dan dilahirkan dalam kemiskinan. Walau bagaimanapun, dia seorang penulis yang berbakat. Bukankah dia telah menjadi seorang pengarang yang terkenal di dunia? Dia terkenal selama berabad-abad. Apabila orang mendengar nama Anderson, mereka berkata, bukankah dia pengarang anak itik yang hodoh? Dia ialah pengarang terkenal yang menulis gadis penjual mancis. Setiap orang mengenal namanya. Tetapi tidak ada orang tahu sama ada kanak-kanak yang mengejek dia bernama John atau Paul atau nama lain. Bukan? Untuk membiarkan kita mengambil bahagian dalam sifat keilahian Tuhan. Kadang-kala Tuhan meletakkan kita dalam pelbagai situasi yang sukar. Apabila kita melihat sekitar kita, tidak ada orang yang hanya mengatakan perkara-perkara baik kepada kita di dunia yang berdosa ini. Kadang-kala, seseorang boleh menyebabkan kita sangat marah. Namun, Tuhan berkata bahawa kita mesti saling mendahului dalam memberi hormat, setia kepada satu sama lain, menghargai saudara-saudara, dan menggalakkan satu sama lain untuk berpegang pada iman, sehingga kita memasuki kerajaan syurga yang abadi. Kalian semua, Anda pernah mendengar tentang angsa, bukan? Apabila salah satu angsa menjadi lelah untuk mengejar angsa lain, dua angsa lain akan memutar ke belakangnya dan menolong angsa itu untuk mengumpulkan semula kekuatannya. Dan jika ada angsa ditembak jatuh, angsa lain akan bersama angsa tersebut sehingga angsa itu menghembuskan nafas terakhir. Terdapat kasih persaudaraan dan perpaduan bahkan di kerajaan binatang. Apatah lagi di Sion. Dengan melakukannya, saya berharap semua ahli keluarga Sion akan menerima sambutan hangat ke dalam kerajaan syurga yang abadi, tempat bapa dan ibu ingin kita pergi. Terdapat lebih banyak situasi buruk daripada situasi baik di sekitar kita. Mari kita bersyukur, walaupun situasi-situasi tersebut tidak berapa baik. Anderson berkata bahawa, jika keadaannya menguntungkan, dia tidak akan dapat menulis cerita seperti gadis penjual mancis, atau menghasilkan cerita seperti anak itik yang hodoh. Saya percaya bahawa bukan keadaan buruk yang menyebabkan kita berbuat salah. Apa yang penting adalah sama ada kita didorong untuk mencapai sesuatu melalui keadaan buruk atau tidak. Kita perlu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat, supaya menerima sambutan agung ke dalam kerajaan Tuhan.
하나부터 Cubalah mengamalkan ajaran-ajaran ini dahulu, yang mengandungi banyak perkara-perkara berguna untuk menolong kita mengenakan sifat keilahian, 서로를 또 saling menghormati, dan menghargai satu sama lain. 생겼으니까 너 Kita tidak harus menjadi orang yang berkata, Anderson, kamu tidak berguna dan hodoh. 교훈을 주고 Sebaliknya, kita harus berkata, 깨달아 있지 않느냐. Anderson, 그걸 한번 kamu berbakat besar untuk memberikan banyak pengajaran melalui karyamu. 인물이 한번 Kamu harus menggunakannya. Dengan cara itu, kamu boleh menjadi orang yang dihormati oleh banyak orang. 우리 시험 Bapa dan ibu mengingini Sion semacam ini. 없으니까 Oleh itu, kita mesti saling mengasihi sebagai saudara 하고 우애하고 dan saling mendahului dalam memberi hormat. 부지런히 Janganlah kurang semangat, tetapi mengekalkan kegairahan rohani kita, melayani Tuhan di Sion, 되셔서 마지막 dengan meminta Anda untuk berlari dengan rajin sampai saat terakhir apabila Anda tiba di syurga. 그런 여러분과 제가 Saya tamatkan khutbah hari ini. 오늘 말씀 이것으로 Terima kasih. 감사합니다.